Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ustaz Saiful Azlan, atau secara ringkasnya ialah USA, akan bersama-sama dengan pelajar-pelajar sekalian dalam mata pelajaran pendidikan Islam, yang mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Pelajaran yang pertama iaitu Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Ayat 162 hingga 163 ini adalah merupakan ayat hafazan. Pelajar-pelajar dikehendaki untuk dapat membaca ayat ini dengan baik dan kemudian dapat menghafal ayat ini sebagaimana objektif dalam pembelajaran yang telah pun Ustaz nyatakan di sini. Yang kedua, memahami intisari ayat. Seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita lihat. Ustaz akan baca untuk membimbing kamu. Peringkat pertama, Ustaz akan baca secara terus. Kemudian selepas itu Ustaz akan ulang perkataan demi perkataan. Mudah-mudahan ia dapat membantu kamu untuk membaca ayat ini dengan lebih baik. Baiklah, kita mulakan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekali lagi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian kita lihat kepada perkataan demi perkataan. Perkataan yang pertama, qul. Qul inna salati. Qul, lamati kita letakkan penghujung lidah. Penghujung lidah ke bahagian gusi yang dekatnya gigi tu. Qul. Okey. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya, jangan baca wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Situ kita pendekkan, jangan dibaca wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah rabbil alamin. La syarika lahu. La syari, nipiskan ra. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal. Jangan baca dengan wa bidzalika umirtu wa ana awwalu. Okey. Pendekkan di situ. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jangan keliru dengan wa ana minal muslimin. Kerana wa ana minal muslimin itu kita jadikan ia sebagai sebahagian doa iftitah. Dalam doa iftitah kita baca dengan wa ana minal muslimin. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada potongan ayat. Potongannya maksudnya terjemahan bagi potongan-potongan ayat ini. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadatku. Di sini ada dua perkataan, salati wa nusuki. Solat itu mewakili ibadat. Nusuki pun diterjemah dengan ibadat. Namun begitu terdapat perbezaan bagi perkataan nusuk itu berbanding dengan ibadat. Yang mana nusuk ini ia memberi maksud ibadat yang dilakukan dengan pergerakan, bukan pergerakan lenggok tubuh badan saja, akan tetapi pergerakan kena pergi ke tempat-tempat tertentu. Sebab itulah dinamakan dengan nusuk haji, dinamakan dengan manasik haji. Kerana kita kena bergerak daripada rumah kita, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Padang Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Semua itu memerlukan pergerakan tubuh badan. Kerana itu ia dinamakan dengan nusuk.
Seterusnya wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati dengan makna dan hidupku dan matiku. Hidup dan matiku untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Lillah, bagi Allah, untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian sahaja aku diperintah. Rasulullah diperintah untuk menyembah hanya Allah, tak boleh sembah yang lain, tak boleh syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang Islam pertama yang berserah diri kepada Allah. Memang Rasulullah merupakan orang yang dipanggil muslim yang pertama. Seterusnya kita lihat pada spektrum ilmu, sunat baca doa iftitah dalam solat. Jangan skip, jangan tak baca, kerana ia sangat penting. Ali bin Abi Talib meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, baginda akan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini potongan yang kedua daripada bacaan doa iftitah. Jadi sekurang-kurangnya kalaupun kita nak cepat, maka bacalah bermula daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jangan kita tinggalkan, kerana doa ini sangat penting untuk kesempurnaan solat kita. Seterusnya kita lihat kepada satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyatakan bahawa bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami sedang solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum. Tiba-tiba berkata seorang lelaki daripada kelompok. Daripada kelompok itu, mana kelompok yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, manil qail kalimata kadza wa kadza. Siapa yang berkata kalimah begitu-begitu? Siapa yang baca kalimah begitu-begitu tu? Maka qala rajulun minal qaum, lalu menjawablah orang itu, lelaki daripada kelompok itu, ana ya Rasulullah, akulah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan bahawa ajibtulaha, aku rasa pelik dengan doa ini, aku rasa takjub dengan doa ini. Futihat laha abwabus sama, dibuka baginya pintu langit. Tengok hebatnya doa ini. Bila mana kita berdoa, Allah SWT buka pintu langit, menandakan Allah terima kita. Qala Ibnu Umar, lalu berkatalah Ibnu Umar, fama taraktuhunna, maka aku tidak tinggalkan ia, munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian. Jadi usahakanlah seboleh mungkin untuk kita tidak tinggalkan bacaan doa iftitah ini, kerana ia memberikan sumbangan yang sangat besar ke arah kesempurnaan solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau solat kita tidak diterima, maka ibadat-ibadat kita yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisari bagi ayat ialah solatlah tonggak kepada segala amalan seorang muslim. Sudah Ustaz ceritakan tadi, kalau solat kita tidak diterima, maka ibadat lain pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perelokkan solat agar bila solat diterima, maka ibadat-ibadat lain pun akan turut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, segala ibadat yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad. Ibadat yang kita buat tak boleh nak buat ikut sewenang-wenang kita, sesuka hati kita, mesti ikut cara yang telah pun ditetapkan oleh Rasulullah. Kerana itu kita ada syarat, kita ada rukun untuk kita ikuti, supaya yang kita buat itu betul-betul datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul supaya bahagia dunia dan akhirat. Hidup kita dunia ni kena penuh dengan taat. Kita nak buat apa pun mesti ikut perintah Allah dan Rasul. Tak kiralah dalam ibadat, dalam kehidupan kita, dalam berpakaian, dalam makanan, dalam apa sahaja,
maka kita hendaklah ikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Yang keempat, menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah mati kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha beramal soleh di atas dunia ini, apatah lagi setelah mati tidak ada tempat pergantungan yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, keikhlasan ialah faktor utama segala ibadat diterima. Manusia ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah melainkan dia buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menunjuk-nunjuk, tidak kerana inginkan perkara yang lain. Seterusnya, umat Islam wajib menjauhi syirik kerana syirik larangan Allah. Kita jauhi perbuatan syirik, kena belajar, kena kenal pasti mana syirik. Perkara-perkara yang merosakkan iman ini kena tahu. Maka dengan itu kita dapat menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik dan akidah kita akan selamat daripada rosak. Umat Islam wajib memohon hanya kepada Allah kerana Allah Tuhan sekalian alam. Memohon ini satu makna lain bagi memohon ialah doa. Maka kita tak boleh berdoa kepada selain daripada Allah. Doa itu merupakan satu bentuk ibadah. Mana boleh kita beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Spektrum ilmu pula dalam tajuk ini dinyatakan di sini doa supaya ditetapkan iman. Kita ni bimbang, takut iman kita ini terbatal dengan kehidupan kita seharian, dengan godaan dunia pada hari ini. Bimbang takut iman kita terbatal. Lalu kita mohon kepada Allah, minta daripada Allah agar Allah tetapkan iman kita, iaitu dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Sini kita boleh tukar kepada a'inna, tolonglah kami. Ala zikrika, untuk kami ingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan untuk kami bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan untuk kami perelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah. Dan terakhirnya sebagai penutup, sila jawab soalan di bahagian deskripsi bawah. Link Ustaz sediakan di bahagian bawah video ini. Sila jawab soalan di situ untuk lebih memantapkan kefahaman kamu berkaitan dengan tajuk ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share video ini dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripada video ini. Jadi Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.